LGBT di Malaysia. Pendahuluan. Isu berkenaan dengan lesbian, gay, biseksual, transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT bukanlah isu baru di Malaysia. LGBT ini dikatakan telah bertapak dalam negara ini sejak awal tahun 1980 dengan kegiatan Maknyah dan Pondan. Dengan pertapakan tersebut akhirnya membawa kepada pelbagai isu dan masalah berkait dengan moral dan kehidupan masyarakat dalam negara ini. Tubuhan pelbagai organisasi, pertubuhan dan persatuan termasuk beberapa NGO menjadikan kegiatan golongan LGBT di Malaysia semakin berani untuk menyuarakan pendapat dan menuntut pelbagai hak dan kebebasan termasuk yang bertentangan dengan undang-undang negara. Benda melalui kalau Malaysia mampu menjadi sebuah negara yang menerima golongan, saya yakin Malaysia akan menjadi sebuah negara yang lebih aman, lebih gembira, maju dan juga mereka. LGBT menurut perspektif Undang-Undang Islam. Berdasarkan Undang-Undang Islam atau hukum syarak adalah jelas bahawa perbuatan LGBT ini sama sekali diharamkan dan diterangkan secara jelas sama ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Agama Islam melihat bahawa perbuatan melakukan perubahan kepada diri dan tubuh badan sebagai sesuatu yang bercanggah dengan ajarannya. Terdapat beberapa negara yang mengenakan hukuman mati kepada kesalahan homoseksual seperti Iran, Yaman, Arab Saudi, Sudan, Nigeria dan Mauritania. Sistem perundangan di Malaysia telah meletakkan perundangan Islam yang terdapat di setiap negeri-negeri ini terpakai kepada semua orang yang beragama Islam. Oleh yang demikian, telah dinyatakan secara jelas bahawa perbuatan LGBT ini merupakan suatu kesalahan di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah negeri-negeri di Malaysia. Isu LGBT mana perlu utamakan, hak warga negara atau maslahat umum? Baik. Isu LGBT, ada orang menuntut supaya kita biarkan LGBT, jangan ganggu kerana itu hak individu masing-masing. Kita tak boleh ganggu hak individu orang, privasi orang tak boleh ganggu. Jawabnya, nak tahu betul atau tidak, kena tengok dulu buku perundangan. Kalau buku hukum kata boleh, boleh. Kalau buku hukum kata tak boleh, kena halang, kita halanglah. Faham lagi? Mana bukunya? Bukunya Nabi kata taraktu fikum amrayni lan tadillu, nampak, abada ma tamassaktum bihima. Aku tinggal kamu dua buku perundangan. Kamu tidak akan sesat selama kamu pegang beramal peraturan-peraturan daripada dua buku ini, Kitab Allah wa Sunnatan Nabi, iaitu Al-Quran dan hadis. Faham lagi? Al-Quran dan hadis mengharamkan LGBT dan dia masuk perkara mungkar. Faham lagi? Isu-isu yang timbul daripada gejala LGBT. Yang pertama, usaha pihak berkuasa menjalankan tanggungjawab mereka untuk menguatkuasa undang-undang LGBT kerap kali diganggu dan dicabar oleh pertubuhan dan aktivis pro-LGBT. Kedua, melalui aktiviti yang dilakukan oleh golongan ini, ia telah membawa kepada penyebaran pelbagai penyakit berjangkit, antaranya ialah HIV atau AIDS. Ketiga, berdasarkan maklumat profil masyarakat Malaysia berdaftar di laman-laman sosial LGBT, penglibatan masyarakat Melayu mencatatkan peratusan yang kedua tertinggi selepas masyarakat Cina. Keempat, remaja yang terlibat dengan LGBT cenderung mempunyai masalah kesihatan mental dan sikap, serta berisiko untuk terlibat dengan penyalahgunaan dadah, alkohol berbanding dengan remaja normal. Cabaran dalam mendepani isu LGBT.
Nombor 1. Kritikan yang tinggi segelintir masyarakat yang menuduh pihak penguatkuasa agama mencampuri urusan peribadi dan kebebasan mereka. Nombor 2. Kredibiliti pegawai penguatkuasa agama itu sendiri yang kekurangan pemahaman dan latihan tentang undang-undang yang dikuatkuasakan, terutama yang baru dilantik. Nombor 3. Definisi yang tidak jelas juga boleh mengganggu usaha penguatkuasaan dan juga memasuki sempadan privasi. Akhir sekali, mereka yang terlibat kebiasaannya menggunakan alasan hak peribadi untuk menagih simpati dan akhirnya mendatangkan tekanan kepada penguatkuasa agama. Cadangan penyelesaian terhadap gejala LGBT. Pertama, perlu mewujudkan garis panduan penguatkuasaan dan pendakwaan yang standard dan mudah diikuti. Kedua, akta dan enakmen tata cara jenayah syariah telah wujud, namun ia dalam bentuk dan bahasa undang-undang yang teknikal dan panjang. Justru, untuk memudahkan operasi, satu standard operating procedure memang diperlukan bagi menghalusi lagi langkah-langkah penguatkuasaan dan pendakwaan. Penutup. Permasalahan berkait dengan LGBT ini sememangnya perlu dibendung secara agresif kerana risiko untuk menjadikannya menular secara kritikal sangat tinggi. Dalam era globalisasi dan media sosial kini, masyarakat sangat mudah untuk terpengaruh dengan setiap apa yang dipapar dan dipertontonkan kepada mereka tanpa menilai kesan baik dan buruknya. Pelbagai isu dapat dilihat yang kesemuanya menjurus kepada perkara negatif yang mampu merosakkan institusi masyarakat dan seterusnya memberi risiko kepada keruntuhan sesebuah negara. Peruntukan undang-undang sedia ada perlu diperkemas dengan kadar yang segera bagi memastikan setiap permasalahan baru yang muncul dalam negara dapat diatasi secepat yang mungkin.